yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Allah tolong dia daripada jalan yang dia tak sangka. Ini semua bantuan yang Allah bagi kepada orang yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi SAW juga sebut dalam riwayat yang kedua, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah ketika engkau senang, Allah akan mengingati engkau ketika engkau berada di dalam kesusahan. Ketika senang ini artinya ketika kita tidak ada tekanan apa-apa, tak ada benda yang menyusahkan kita, tak ada benda yang memberatkan hidup kita. Ketika itu kita ingat Allah. Ketika kita susah, Allah akan permudahkan urusan kita. Ataupun ketika kita susah, Allah hantar orang untuk mudahkan urusan kita. Jadi itu maknanya. Dhahhak bin Qais radhiyallahu anhu, dia cerita tentang benda ni. Apa fadilat orang ingat Allah ketika dia senang, dan apa pula orang yang ingat Allah ketika dia susah. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang cerita Yunus dalam Quran. Allah sebut, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah Yunus ini bukan di antara orang yang musabbihin, banyak bertasbih. Kalau bukan dahulunya dia banyak bertasbih, dia akan kekal di dalam perut ikan itu sehingga hari dia dibangkitkan. Kenapa Allah bebaskan Yunus? Kerana dia bertasbih. Kerana tasbih dia itu Allah bebaskan dia. Berbeza dengan cerita Fir'aun. Fir'aun apabila dia nak tenggelam dah, dia sebut amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan kepada Musa dan Harun. Maksudnya aku beriman betul. Allah sebut tentang Fir'aun, al-an wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Sekarang ni kan kau beriman, sedangkan dahulu engkau telah bermaksiat dan engkau merosakkan, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Beza Yunus dengan Fir'aun. Yunus minta ampun kepada Allah, Allah terima keampunan dia, Allah selamatkan dia. Kerana apa? Kana minal musabbihin, dia banyak bertasbih. Fir'aun, dia kata aku beriman, dekat nak mati dia kata aku beriman. Allah kata sekarang ni baru hantar nak beriman, dulu engkau terdiri daripada orang yang banyak buat kerosakan. Ini juga bab mengharapkan daripada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita selalu cerita tentang khauf, takut azab Allah. Kadang-kadang kita cerita banyak tentang mengharapkan. Kita kadang-kadang ibadat kita jaga, tapi pengharapan kita kepada Allah itu sedikit kurang. Pengharapan kita kurang, sedangkan kita jaga ibadat. Allah takkan sia-siakan hamba dia yang dia beribadat kepada Allah. Tuan-tuan bayangkan hidup kita seharian. Kita solat, kita jaga. Kita mengantuk pagi-pagi, kita bangun, kita pergi masjid, kita solat. Kita tengah shopping dalam supermarket, dengar orang iqamah, kita pergi solat. Kita tengah kerja, sampai waktu solat, kita tinggalkan kerja kita pergi solat. Kita tengah tengok bola kat stadium, surau pun tak ada, kita berhenti sekejap, waktu iqamah, kita solat. Apa sahaja benda dalam hidup kita, kalau kita sampai ke tahap yang okey, aku tak ada kompromi dalam bab solat, aku mesti kena solat. Bab agama ni tak ada kompromi, halal haram tetap halal haram. Kita melawak kawan kita kadang-kadang kan, sampai satu bab yang dia cakap ni melampau, yang ni yang tak dia cakap, ini melampau, ini fitnah. Kita jaga hak Allah kadang-kadang sampai tahap tu, kita jaga lah. Tapi kadang-kadang harapan kita kepada Allah ni kurang. Kita takut kepada manusia banyak. Kita kurang yakin dengan Allah. Rezeki kita sebagai contoh, kita masih lagi fikir yang aku kena jaga hati dia ni sebab dia ni bagi rezeki aku. Tuan-tuan, bayangkan dalam setiap solat kita doa, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunkan aku, rahmati aku, permudahkan segala urusan aku, perbaiki urusan aku, bagi petunjuk kepada aku, bagi rezeki kepada aku. Kita minta rezeki kepada Allah setiap kali duduk antara dua sujud. Kita minta, ya Allah bagi rezeki aku, bagi rezeki aku. Setiap kali duduk antara dua sujud kita minta. Takkanlah Allah nak jadikan rezeki kita akan hancur begitu saja. Tuan-tuan, sangka baik kita dengan Allah ni kena lebih daripada sangka baik kita dengan manusia. Sangka baik kita dengan manusia kadang-kadang membuatkan kita rasa dia ni tak mungkin khianat aku tolong dia banyak. Sampai kadang-kadang tahap keyakinan kita dengan kawan baik kita boleh tinggal beg duit, tak mungkin dia curi.
Sebab dia ni kawan dengan aku memang lama. Tak mungkin. Yakin kita dengan Allah, mengharap kita kepada Allah, mesti lebih besar daripada itu. Sebab itulah balik kepada cerita hadis ni, orang yang menjaga hak Allah, patutnya dia kena sampai bahagian yang kedua. Bukan sekadar kita jaga hak Allah, tapi kita kena tanam dalam jiwa kita, tajidhu amamak, tajidhu tujahak. Kita kena sampai ke tahap yang kita mendapati Allah sentiasa di hadapan kita. Maka pada ketika itulah hidup kita bukan bergantung kepada manusia. Dan lepas itu baru Nabi sebut kepada Ibn Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kau minta wahai Ibn Abbas, minta kepada Allah. Minta kepada Allah kerana Allah sahaja yang memberi. Semua benda ni datang selepas apa? Selepas ihfadillah, jaga Allah. Dalam Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sembah Engkau, kami minta tolong kepada Engkau. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong juga dengan Allah. Manusia ni berbeza-beza dalam bab minta tolong. Nabi sebut kepada Ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta dengan Allah. Allah sahaja yang berkuasa nak bagi kat engkau. Tak ada benda lain yang boleh bagi. Hanya Allah. Para sahabat mereka berbeza. Ada sebahagian sahabat mereka sampai ke tahap bai'ah mereka kepada Nabi, tak buat syirik dan sebagainya. Salah satu daripada syarat bai'ah mereka dalam hadis Bukhari disebutkan, kami takkan minta kepada manusia. Sampai ke tahap tu. Sampai ke tahap tengah naik binatang tunggangan ni, rotan yang guna pukul unta tu jatuh, orang lalu kat sebelah, tak minta tolong orang ambil, turun sendiri ambil. Sebab antara syarat bai'ah mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sumpah setia kepada engkau untuk tak syirik, untuk mendirikan solat, tak buat jenayah, dan juga tak minta tolong melainkan kepada Allah. Allahu Akbar. Sampai tahap tu sebahagian sahabat betul-betul hidup mereka ni kerana Allah. Apabila mereka meminta hanya daripada Allah, dia bukan maknanya bukan sombong, orang nak tolong, orang tak payah tolong, tak, bukan begitu. Orang nak bagi kita ambil lah. Tapi artinya tak minta kepada manusia. Sebab itu Imam Syafi'i sebut, bila kita mula minta dengan manusia, mula harap dengan manusia, dia harga diri kita akan jatuh. Tak banyak sedikit, tak sedikit banyak. Mungkin harga diri kita tu jatuh tak sampai ke benda yang haram. Kita tak buat benda haram, tetapi orang tahu yang orang ni boleh main-main dengan dia. Dia boleh naik sikit, dia boleh turun sikit. Tapi bagi orang yang dia meminta, idza sa'alta fas'alillah, bila dia minta dengan Allah, bila minta tolong dengan Allah, orang tahu yang dia ni dia punya garisan lurus. Tak boleh kau nak tarik turun bawah dah. Itu kemuliaan yang Allah bagi di dunia. Apa kemuliaan di dunia? Orang kenal kita dengan cara tu. Kemuliaan di akhirat apa? Kita bersama dengan Allah, kita minta kepada Allah, Allah bersama dengan kita. Imam Syafi'i kata, takwa sifat tinggi yang kita sebut dahulu ni, kalimatul haq amam man yukhaf au yurja. Bercakap benda yang benar di hadapan orang yang engkau takut ataupun engkau berharap daripada dia. Minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lepas itu Nabi SAW sebut, rufi'atil aqlam. Wahai Ibn Abbas, ketahuilah bahawa rufi'atil aqlam, pen telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan juga tulisan itu telah kering. Macam mana nak cerita makna itu? Maknanya begini ya. Kita tulis exam, kita buat jawapan periksa dalam exam, kita tulis semua siap. Masa tamat, pen kita tu kita masuk dah dalam pencil box kita. Selesai. Ni zaman dulu lah mereka tulis pakai ink yang basah. Ink tu pun dah kering. Pen dah diangkat, ink dah kering. Kita baru teringat, lah aku terlupa lagi satu peringan, tak tulis lagi. Ketika itu tak boleh nak tambah dah. Tak boleh masuk dah. Pen dah diangkat, waktu dah ditamat, tulisan tu dah kering, tak boleh tambah dah. Hang buat semayang hajat 4 tahun pun, ya Allah bagilah benda dalam kepala aku tapi melekat kat buku. Takkan jadi. Tak mungkin. Tak mungkin pemeriksa tengok, ada pula tulisan berbeza, malaikat tulis apa? Tak mungkin. Sebab apa? Rufi'atil aqlam, pen dah diangkat. Itu perumpamaan yang Nabi beritahu kat Ibn Abbas. Wahai Ibn Abbas, minta tolong dengan Allah. Minta dengan Allah kalau nak. Sesungguhnya pen itu telah diangkat dan tulisan itu telah kering. Maknanya Ibn Abbas, apa jadi pun tak ada benda boleh berubah dah. Inilah benda yang terakhir.
Dan sebelum tu Nabi SAW sebut, Ibn Abbas, ketahuilah kalau seluruh umat ni bersepakat menimpakan mudarat kepada engkau, maka tak boleh bagi mudarat kepada engkau melainkan apa yang Allah tulis ke atas engkau. Seluruh mereka bersepakat nak bagi manfaat kepada engkau, mereka tak boleh bagi manfaat kepada engkau melainkan apa yang Allah tulis kepada engkau. Itu sahaja. Tak boleh bertambah dah, tak boleh kurang dah. Dan orang yang hidup dalam tawakal, dia boleh rasa. Dia boleh rasa yang kadang-kadang dekat hidup dia dengan kemusnahan, tapi Allah selamatkan dia daripada kemusnahan. Dia boleh rasa kadang-kadang semua orang buat konspirasi nak kenakan dia, tapi Allah bagi jalan keluar kepada dia. Ini hanya dirasai oleh orang yang hidup dalam alam tawakal. Orang yang dia tak hidup dalam alam tawakal, dia tak boleh rasa. Orang yang hidup dia tersusun. Ini duit aku, pendapatan aku, banyak ni aku belanja, tak lebih tak kurang. Hidup dia rutin. Itu yang dia buat setiap hari. Ini simpanan aku setiap bulan, cukup 30 bulan aku pergi melancong. Hidup dia rutin. Ini sahaja, kok ni jamai, tak lebih tak kurang, tak pergi ke mana. Tapi bagi orang yang bertawakal kepada Allah, apabila dia berkorban di jalan Allah, dia tahu yunfiquna ma yuhibbu mimma yuhibbun. Dia infak benda yang dia suka. Aku suka benda ni ada kat aku, tapi aku infak juga di jalan Allah. Dia bertawakal kepada Allah. Aku tak ada apa ni. Aku tahu langkah aku buat ni mungkin boleh memudaratkan aku, tapi membujur lalu melintang patah kerana Allah aku buat juga. Orang yang hidup dalam tawakal, dia rasa pertolongan Allah kepada dia. Hanya orang yang hidup dalam tawakal. Dan sebagaimana Nabi sebut kepada Ibn Abbas, takdir tak boleh berubah. Takdir itu kekal. Dan itulah benda yang patutnya kita tanamkan dalam jiwa kita. Apa sahaja yang berlaku, terbalik, jatuh, bangun, jalan ke depan, patah balik ke belakang, kena tendang, kena angkat, kena puji, kena sanjung, semua ni itu telah tertulis. Yang tak tertulis apa? Semua tu tertulis. Yang bezanya apa? Bagaimana kita berdepan dengan benda itu. Dua orang ditimpa musibah. Seorang ditimpa musibah, dia kata, awaklah asyik aku yang kena musibah, orang lain tak kena. Asyik benda buruk sampai ke aku saja. Aku pergi sini, orang tak mau kawan dengan aku pergi sana, orang khianat aku menikah, bini aku lari, semua tak kena. Dia kata, hidup aku ni memang tak kena. Seorang lagi, ujian dia sama. Dia pergi mana pun orang tak suka, hidup dia tak pernah tenteram. Nikah 3-4 kali, semua bini lari. Tapi dia kata, ini ujian Allah kepada aku, Allah nak uji aku. Ujian dia sama. Benda yang menimpa mereka sama. Perasaan mereka menghadapi ujian berbeza. Seorang dia berputus asa. Seorang lagi dia rasa, ini Allah uji aku, ada kebaikan di sebalik dia. Seorang Allah azab dia kerana tidak berharap kepada Allah. Seorang Allah bagi keampunan kepada dia kerana dia bersabar di atas ujian Allah. Begitu juga hal-hal sebaliknya. Yang berbeza hanyalah bagaimana kita berdepan dengan takdir Allah. Itu sahaja yang berbeza. Takdir Allah tak berubah. Semuanya tertulis, tak tambah dan juga tak kurang. Saya ingat setakat ini dulu untuk hadis ni. Lepas ni kita ada beberapa hadis yang pendek. Saya ingat kelas daripada kita boleh ambil 2-3 hadis tu. Jadi kalau ada soalan, kita buka soalan. Ada apa? Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.